من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan majlis dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Na'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Nasran. Shiratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia rahmat dan iradah serta kasih rahmat dari Allah dapat sama-sama kita berkumpul mendirikan solat secara berjemaah. Alhamdulillah, dengan izin Allah didapatkan seketika waktu untuk kita mengisi ruang waktu kekosongan di antara maghrib dan isyak dengan berada dalam riyadhatu bil jannah, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan hidup dan mati, yang mengurniakan kepada kita umur yang panjang, kesihatan tubuh badan, rezeki yang tidak pernah putus, kenikmatan, kelapangan dalam mengerjakan ibadah, bagi menyelusuri, menghabiskan, menjalankan sedikit masa yang diruangkan. Makin bertambah umur, maka makin sedikitlah masa kita. Makin bertambah hari, makin bertambah minggu, makin bertambah bulan, makin bertambah tahun, maka makin kuranglah jangka hayat kehidupan kita. Mudah-mudahan kehadiran, kedatangan, penyertaan kita bagi tahun 2022 menjadi salah satu daripada pemangkin untuk kita terus istiqamah dalam mengerjakan ketaatan yang difardukan ke atas kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Salawat dan salam ke hadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kehadirannya menjadi salah satu daripada asbab Allah Taala turunkan rahmat kepada seluruh alam ini. Dan terlebih kasihnya Muhammad itu kepada daripada kalangan umatnya yang mencintai akan sunnahnya, yang memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada orang yang memperbanyakkan dia berakhlak di atas jalan yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran pada kita pada tahun yang baru ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan yang baru untuk kita lebih banyak menjadi pada kalangan orang yang memperbanyakkan ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita menjadi sebahagian daripada orang yang menambahkan ketaatan kepada Allah dengan datangnya tahun baru. Ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan mereka, takdir bagi mereka tahun 2021. Kadang-kadang ada orang dia merancang kehidupannya untuk tahun akan datang. Kita selalu buat takwim di pejabat-pejabat. Kalau pejabat-pejabat swasta dan kerajaan, biasanya dia ada takwim perjalanan. Habis satu tahun pula nak buat apa pula. Punya kita pun dirancang juga. Kehidupan kita, umur kita ni adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu merancang, yang menentukan itu adalah semuanya daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah di antara salah satu tuntutan saki-baki daripada umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada saya yang bercakap ini, pada tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah sekalian, satu benda kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa man kana fi talabul ilmu kana al-jannah wa man kana fi talabul ma'siyati wa ma kana an-nar fi talabihi ma'siyati. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau hidupmu ni memenuhi di antara suatu perbuatan, yakni menuntut ilmu dan mencintai ilmu Allah Ta'ala, maka engkau termasuk daripada orang yang sedang membina jambatan untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pun sekiranya seseorang itu dia memenuhi tuntutan kehidupannya itu dengan perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat, maka dia akan memperolehi azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada azab api neraka di atas apa yang dia lakukan dan dia kehendaki. Sebab tu di antara kemuliaan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan jiwa kita, jiwa saya, jiwa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, mencintai ilmu. Kerana dengan ilmu lah seseorang itu akan mendapat cahaya untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu itu juga menjadikan kita daripada kalangan orang yang boleh membezakan di antara perkara baik dan perkara yang salah. Sebab tu saya sebut pada tahun lepas, ikhlas tu belakang. Ikhlas tu dia duduk di belakang. Kerana mujahadah itu bermula dengan sabar dalam istiqamah melakukan satu benda yang kadang-kadang memang nafsu kita tak suka, tapi kita kena paksa supaya akhir daripada keterpaksaan itu akan datang membuahkan rasa cinta, supaya kita jadi orang yang didekatkan oleh Allah dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tak suka untuk berzikir, kadang-kadang kita tak berminat untuk berzikir, tapi kita kena paksa diri kita supaya berzikir. Sebab tu orang kata kalau buat kerja tak ikhlas tak guna. Salah pada kita, bagi kita orang awam ni, kita kena paksa. Wa mujahidun fi sabili, bermujahadah pada dirimu, paksalah diri kamu kepada jalan yang Allah suka. Kena paksa diri. Datang ke masjid kena paksa. Kalau dulu sebelum ni tahun lepas kita mari maghrib dan isyak, maka kita kena paksa. Tahun ni subuh pun wajibkan. Untuk azam diri kita sendiri. Orang ni banyak azam, dia azam tahun ni naik pangkat nak buat rumah pula. Naik pangkat nak buat makan lah, nak buat rumah lah, nak bina rumah lah, macam-macam lah takdir. Ada orang dia rancang nak beli tu, nak beli ni, target dia. Kalau orang bisnes dia, ada target dia tahun 2022 ni apa dia nak buat. Tapi yang paling asasnya, kalau kita ni wa man kana fi talabul dunya, kalau kita ni bukan daripada orang yang menuntut akan dunia, kita ada target kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita dengan Allah ialah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sakit baki daripada hari-hari yang bakal kita tempuhi yang mengurangkan akan jangka hayat hidup kita ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala redha pada kita. Itu yang paling penting. Sebab banyak daripada benda yang kita nak atas dunia ni telah Allah makbulkan. Banyak dah Allah bagi. Kita nak umur yang panjang, Allah bagi. Kita nak pekerjaan yang baik, Allah bagi. Kita nak rezeki yang banyak, Allah bagi. Kita nak anak, nak isteri, nak suami, nak anak beranak, nak macam-macam kenikmatan yang kita minta daripada Allah telah Allah kurniakan. Maka azam bagi kita pada tahun baru ni ialah nak menambahkan sedikit sebanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa penting? Kerana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bermegah-megah seseorang itu dengan ilmu dan amalnya menjadikan dia dicintai oleh golongan para malaikat. Bila seorang itu dia bermegah-megah dengan keadaan diri dia, bermegah-megah dengan ilmu, bermegah dalam erti kata dia bangga, dia jadi daripada kalangan orang yang suka kepada ilmu dan suka kepada amal-amal dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang tanya nak pergi mana? Nak pergi surau, nak pergi tengok. Kaduh nak pergi mana? Nak pergi surau, nak pergi belajar.
nak pergi tengok malam ni ada tazkirah, malam ni ada pengajian kitab, malam ni ada tazkirah, malam ni ada qiyamul lail dan segalanya. Bermegah-megah dia di atas urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu dan bermegah dia kepada amal-amal agama, maka janganlah engkau lepaskan mereka. Kalau ada sahabat macam ni, orang yang minat pada majlis ilmu, orang yang minat pada agama, orang minat pada majlis zikir, orang yang minat kepada majlis ingat Nabi, orang ingat pada majlis sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu lepaskan mereka. Jangan kamu lepaskan mereka. Kerana kemuliaan mereka itu ada faedahnya di sisimu di hari akhirat. Sebab tu penting kita bersahabat dengan sahabat orang-orang yang mencintai ilmu Allah, mencintai akan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sayang pada sunnah Nabi, kena sayang kepada akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musim ni kita tengok bagaimana berlaku kacau bilau dunia. Kita tengok sana banjir, sini banjir, sana dia timpa musibah, di sini timpa musibah. Allah Taala takdirkan berlaku sesuatu kejadian, berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Di satu tempat yang dijangkakan tidak berlaku banjir, tiba-tiba Allah takdirkan berlaku banjir. Bagi kita orang beriman ni, dan bagi sahabat-sahabat kita kaum muslimin dan muslimat, setelah ia berlaku, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita kena redha. Suka tak suka, kita kena redha. Segala benda yang berlaku atas hidup kita ni, dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsipnya ialah meredai akan segala perkara takdir baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah dengan rela hati. Benda yang Tuhan bagi, suka tak suka, kita kena terima dengan bulat-bulat hati kita. Suka tak suka, kena terima. Itu keimanan kita. Walaupun kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kamu suka dalam keadaan kamu tidak ikhlas, pun kamu terselamat daripada orang yang dimurkai oleh Allah, kerana kamu belajar untuk terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir sesuatu yang kita tak terima, yang kita tak boleh terima. Tapi lunggahlah bila kita bercakap pada orang yang kena musibah, dia kata, hang bercakap sedap kami yang kena ni. Bercakap sedap sembang, dia kata. Kami yang kena ni, lepas ni nak bina rumah baru, nak beli baju pakaian sekolah. Tapi apa lagi yang kita boleh kata, la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang beriman, atas ilmu yang diambil, ada sebab kenapa Allah beri musibah itu berlaku. Dan jangan pula kita yang tidak tertimpa musibah ni, kita bermegah-megah dengan diri kita. Sebab mereka dah dapat bahagian mereka. Mungkin sebahagian daripada mereka pahalanya banyak kerana mereka diuji berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hilang rumah, hilang kenderaan, balik rumah tinggal tangga saja, rumah tak ada, tangga saja tinggal. Allah Taala uji berat bagi mereka. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Sebab tu sakit-baki daripada apa yang Allah tunjukkan padamu di atas dunia, maka bermuhasabahlah supaya engkau menjadi daripada kalangan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak hantar api pun, Allah hantar air saja tuan-tuan muslimin muslimat. Allah hantar air saja. Rumah yang diperbuat daripada konkrit yang kuat pun Allah Taala boleh alih. Kalau Allah hantar api, hujan api lagu mana? Bagaimana satu titik daripada api neraka Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertumpah ke atas dunia, maka seluruh dunia dan isinya akan mati dan hancur lebur. Satu titis saja daripada titisan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kaedah daripada kita orang beriman, bila kita tengok sesuatu musibah, kita bertambah takut kepada Allah dan bertambah taat kita kepada Allah. Dan bukan masanya sekarang untuk membincangkan siapa salah, siapa yang buat dosa, siapa yang betul. Itu kerana sahabat kita masih lagi berada dalam kesedihan. Yang paling mustahak sekarang ni ialah pertolongan. Itu yang paling penting. Sebab itulah dijadikan musibah yang berlaku kepada sahabat kita sebagai suatu ibrah kepada kita yang ada lebih rezeki, yang ada duit lebih, yang ada simpanan banyak, simpanan lebih. Apa kita dengar bila orang minta sumbangan, apa yang kita boleh bagi. Bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bila dengar saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sedekah pada fakir miskin,
cerita tentang kelebihan orang sedekah pada fakir miskin. Walhal Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu adalah ketua kepada golongan fakir. Maka bila balik rumah dia cari satu benda yang dia boleh bagi sedekah pada sahabatnya, sedangkan dia ni juga daripada kalangan orang yang fakir. Itu bah kita bila berlaku musibah pada sahabat kita, pada ikhwan kita, pada saudara-saudara kita, kalau kita ni orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih aku suka dalam kalangan umatku ialah orang yang melepaskan kesusahan daripada orang yang berada dalam kesempitan. Lebih besar pahala daripada orang yang berada dalam haji dan umrah. Yang terlebih Nabi suka. Nabi tak berbangga pada umatnya yang datang umrah berkali-kali, berpuluh-puluh kali datang dan berbangga-bangga dengan umrah. Nabi tak berbangga dengan orang yang datang haji dengan bermegah-megah dengan haji, tapi Nabi berbangga dengan daripada kalangan umatnya yang hidup atas dunia ni mengikuti antara sunnah Nabi, melepaskan kaum muslimin yang sedang berada dalam kesempitan dengan niat dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting yang kita nak. Dan diangkat darajat daripada kalangan orang yang mencintai ilmu itu sehingga melebihinya daripada 700 kali ganda. Kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mencintai ilmu maka diperelokkan kehidupannya dan diperelokkan akhlaknya, maka diangkat darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga melampaui 700 kali ganda darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak di antara satu tangga kepada satu tangga yang lain itu memakan masa perjalanan sehingga mencecah 500 tahun. Besarnya darajat orang yang duduk di akhir zaman ni, orang yang mencintai ilmu dan mengikuti akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena syukur pada Allah, sebab Allah pilih kita duduk dalam rumah dia. Allah pilih dalam keadaan kita tengok sibuk, tengok atas jalan raya tak berhenti bergerak pergi mari, ambulans, polis, manusia, orang balik kerja. Allah pilih. Kak Minoh ada, Kak Timoh ada, Mamat ada, Pok Loh ada, Pok Said ada. Allah pilih ramai-ramai atas dunia ni, dalam kalangan ramai jemaah ni, Allah pilih hak ni, aku pilih duduk rumah aku pada malam ni. Allah pilih, bukan kita buat sendiri. Kita tak ada kepilihan, kita hanya melaksanakan. Tapi ketaatan yang kau lakukan itu adalah dengan kudrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala diberatkan akan dirimu itu dengan melaksanakan ibadah, maka itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Nak kenal dalam setiap hari kita ada masa 24 jam, kita ada masa seminggu, kita ada masa 30 hari, kita ada masa 365 hari, 1 tahun. Dan kali dengan umur kita, kalau kita nak tanya hari ni Tuhan sayang tak aku? Hari ni Allah Ta'ala tandang tak pada aku? Hari ni Allah tengok tak aku? Hari ni Allah kasih tak pada aku? Kata Imam Ghazali, mu tengok 4 perkara ni. Kalau ada 4 perkara. Pertama, Allah hadirkan padamu sahabat yang baik. Pada hari itu Allah hadirkan pada kita sahabat yang baik. Dan nak cari sahabat baik ni mana? Surahlah, sejiklah. Kedai kopi ada juga, jarang-jarang ada, kan tak ada. Dan diberatkan akan dirimu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu. Dalam satu hari ni 24 jam kita ada tolak tidur, kecing, berak, makan, minum, selain daripada solat fardu, kefarduan solat, lebih daripada tu berapa jam kita guna untuk ingat Allah dan Rasul. Dulu tahun lepas kita kata selawat Nabi 300. Tahun ni kita tambah jadi 1000 sehari. Nak ambil, nak rasa, cuba buat selama 40 hari, 40 malam. 1000 kali sehari. Kata Habib Munzir Al-Muzawwar, orang yang bersalawat kepada Nabi tidak kurang daripada seharinya dengan jumlah 1000 kali dalam tempoh 40 hari, maka diberi kepadanya kekuatan untuk menyegah dirinya daripada untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Mujahadah untuk tinggal maksiat. Sehari dua ni orang bincang tentang rasuah.
Tak, yang terbaru pula berlaku, tak, ketua pengaruh SPRM pula disabit pertuduhan juga. Kita tak mau highlight cerita dia, cuma kita kata pokok pakal kehidupan kita iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau piah atas kepala, walau pakai jubah, tapi kalau ketaatan keimanan kita kepada Allah kita tidak kuat, kita tidak memperkuatkan, maka kita tidak ada pertalian untuk kita mendapat kekuatan daripada kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama-ulama sufi, muslimin muslimat sekalian, di antara amalan-amalan yang dia amal dalam dunia, dalam kehidupan hariannya, masing-masing tidak lepas daripada meninggalkan ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Muzir Al-Musawwar, dia mengkhatamkan salawat pada Nabi dan berbagai-bagai burdah salawat kepada Nabi setiap hari, sebanyak tak kurang daripada 10,000 kali. Sehingga dia dibangkitkan, dikatakan setengah ulama daripada kalangan Habib Muzir ini orang yang sering kali bermimpi tak kala tidur bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali dikatakan sebut semua mimpi, kerap mimpi bila tidur berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum dia meninggal dunia pun dikatakannya dia menceritakan kepada Habib Umar Al-Hafiz, guru dia sendiri, dia kata aku bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Habib Muzir, engkau akan bertemu denganku setelah umurmu mencecah 40 tahun. Dan berkat daripada apa yang dia sebut, dia meninggal ketika usia dia 40 tahun. Meninggal usia ni ketika mana dia ni 40 tahun. Nak sebut apakah satu amalannya, kita jangan khusus pada satu amalan. Yang pentingnya banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak selawat pada Nabi? Kata Imam Ghazali, kalau seorang tu orang fasik, tiba-tiba dia mimpi jumpa dengan Nabi, maka mimpi itu menjadi asbab dia bertaubat kepada Allah. Kalau berlaku kepada orang kafir, kata Imam As-Sufyan As-Sawri, berlaku mimpi kepada orang kafir melihat wajah Rasulullah, boleh juga berlaku, tapi menjadi asbab untuk dia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mimpi itu berlaku daripada kalangan alim ulama, daripada kalangan orang biasa, tapi orang ni adalah orang yang memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan akan perjalanan kehidupannya bila dia mati untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pertama mungkin dah maksud saya lah, yang pertama mungkin nak jadi orang alim susah kita. Dah saya kata kita nak baca tafsir, nak belajar tafsir, kita nak hafal pun ilmu pun makan masa lebih kurang beberapa hari. Nak belajar lebih-lebih mungkin dengan keadaan kesibukan kita tak ada. Tapi kita nak ambil yang keempat tadi. Paling kurang kita jadi orang yang meminta untuk kita datang dan bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi asbab kita ni diberi kekuatan beribadat dan mendapat syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Itu yang paling penting. Selawat ni tak susah. Selawat ni bukan payah. Kalau orang tanya banyak jenis selawat, macam-macam jenis selawat, tak apalah, jangan pala. Fahamalah hak mana paling rasa mudah. Kalau rasa payah sangat, cukuplah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau rasa nak rajin sikit lagi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau rasa rajin sangat lagi, masuklah tahiyat akhir. Rasa rajin sangat lagi, masuklah selawat Fatih. Rasa nak berlagu-lagu pula, nak sedap pula, ikutlah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Ambil. Kadang-kadang kita tak nak dengar, kalau tak nak ucap pun, ambil selawat tu letak di telinga biar kita dengar. Pasang radio, pasang laptop, pasang telefon, pasang kita punya Android tu, biar kita dengar selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharaplah ia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka digandakan permulaan kepada kecintaan itu, dia telah mula meneruti akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada selawat tadi, hasil daripada kita beribadah, menuntut ilmu, beramal atas ilmu yang Allah bagi,
Dan dengan amalan yang kita buat tu, yakni selawat itu, dan telah mula hampir kita untuk mendapat manfaat daripada kemuliaan selawat pada Nabi, kita telah mula mendapat kemanisan dalam beramal akan tinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mula dah. Nabi suruh baca Al-Mulk waktu malam sebelum tidur, kita rajin dah, lekat dah. Nabi kata suruh baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Pada ayat 100 hingga 110 sebelum tidur kita baca dah. Nabi suruh kita sebelum tidur baca 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, kita buat dah. Telah mula digandakan dengan amalan-amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda daripada permulaan detik selawat itu nak mendatangkan kemanisan pada hati, kita telah mula banyak boleh tiru perbuatan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang paling kecil bersugi sebelum solat. Tapi benda jarang orang buat, tapi benda tu besar manfaat. Bersugi sebelum kita solat. Tapi kita peliklah bawa surah dah. Kalau dekat golongan-golongan tabligh, baru ni saya singgah di Baling, di Masjid Baling. Dalam satu soh tu, semayang maghrib, saya singgah semayang sebelum nak bertolak balik ke Al-Ustaz. Ada lebih kurang dalam 10 orang. Saya seorang yang tak pegang kayu sugi. Orang lain semua pegang kayu sugi. Sebelum semayang tu, dia pun ambil ketara-ketara kita. Kita tak tahu nak buat mana. Dalam kali kita cover buat log kita. Nak cover. Bagus dia orang ni. Dalam satu soh tu, ramai. Dalam poketnya ada kayu sugi. Tok Bilal pula, sebelum dia qamat, ambil dulu kayu sugi. Dia sugi dulu. Kat kita kalau buat kita orang geli tengok. Tok Imam kata geli, gosok gigi depan orang. Tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lepas makan terus bersugi, sebelum makan pun Nabi bersugi. Patulah kita ni gigi tak tahan. Masuk umur 40 50 tinggallah kita pelabuhan duduk depan tak ada. Ada ruang saja kosong, tubik angin. Masa tu pula baru nak belajar baca Al-Quran. Nak sebut makhraj, mulalah dak boleh nak sebut dengan betul. Sebab tak cukup kita punya penapis udara. Sabit pada ni banyak daripada orang yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mula dia mengakukan dengan sunnah-sunnah yang tertentu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggemari akan perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah serta para alim ulama. Mula-mula bila mana nak tengok jinak dah diri kita dengan selawat ni, barakah daripada selawat nak sampai kepada kita dengan ilmu yang kita amal, hidup kita, masa kita telah mula terisi dengan sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kemasik muslimin muslimat ada seorang makcik, dia sakit. Suami dia umur 76 tahun, makcik tu umur 72. Semalam dua hari lepas saya berkuliah di Surau Feri Kemasik. Maka lepas pada kuliah saya sempat pergi ziarah, sebab dia makcik ni dia antara jemaah yang memang semangat dia tinggi. Semua ada dalam kuliah. Kadang-kadang kita perasan dia duduk belakang, dia sakit dalam keadaan tunggu kita nak habis kuliah. Dalam keadaan sebok. Lepas tu kita ni semalam suami dia cerita, suami dia kata isteri saya tak dapat adik malam ni. Dan seminggu dah dapat adik. Dia ni sakit lama dah, 10 tahun lebih sakit. Tapi selagi mana dia boleh paksa diri untuk ke masjid, dia akan paksa diri. Gilah ziarah lepas habis kuliah. Antara kelebihan makcik ni Allah bagi kat dia, dia kata kalau dia tipu, tipulah, tapi mudah-mudahan dia tak tipu sebab dia dalam keadaan sakit. Dia menghabiskan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terbit matahari di waktu malam. Lebih kurang, tak kurang, dia kata tak kurang daripada 5,000 dan sehingga mencecah 10,000 kali. Satu amalan yang dia buat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi pada dia kelebihan. Dia boleh baca Al-Quran pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi. Sehingga dia boleh khatam beberapa juzuk Al-Quran. Dia kata satu kelebihan Allah Ta'ala bagi lagi pada dia. Dia dulu pakai spek. Orang tua pula tu meta memang habis pakai spek. Maknanya kita kalau pergi klinik kena tukar mata lain. Sebab hak dah lihat modify. Dengan izin Allah, selepas dia sakit, kaki dia dipotong. Dulu potong sebelah, lari potong dua belah. Kena potong dua belah. Tapi dia kata Allah bagi dia satu benda.
mata dia terang waktu malam. Terang dan tidak mengantuk bila baca Quran. Kita ni, saya lah tak meroyak korang. Kalau baca Quran memang ngantuk. Orang kata, ustaz-ustaz kata kalau baca Quran ngantuk tu kerana ada gangguan. Bukan, kerana dosa banyak. Bukan gangguan saja, dosa banyak pun kerana ngantuk kau. Cuba kau kita dengar ngaji. Dengar ngaji, dengar baca Quran, dengar orang ngajar, kita ngantuk. Letih itu suku kira. Tapi kata Khadijah, engkau tidak segar pada urusan agamamu kerana tertanggung akan maksiat dosa yang banyak. Saya lah, kawan lain saya tak kata kat orang ni. Bila kita ngantuk, letih. Tapi kalau kita tengok cerita tadi Mustang 2,5, Allahu Akbar. 6 kali tukar baju duduk atas gunung. Baju warna kuning, pas warna kuning, musim-musim tah warna hijau pula, tah warna hijau, warna putih pula. Segar mata kita. Tapi bila duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah, barakallah, mengantuk kita. Panggil penceramah sedap dah tu, blacket dah, tapi tidur juga kita belakang. Kata Qadiyah, senang je ukur pada dirimu itu kerana tertanggung akan maksiat yang banyak lagi. Maknanya dosa tu banyak lagi. Kerana kejernihan orang yang melakukan amal soleh, dia seumpama kata Tokku Said Tuan Hasan, seorang orang sufi, dia duduk mati dah belakang masjid Simpang 3 Tokku. Dia kata seumpama mu ni gemar dengan hobi. Dia bagi contoh yang kami ingat, dia ambil contoh orang lelaki hak suka gingai. Suka ngai. Rela sewa bot nak gingai biar tak ada ikan pun. Dia tahu dah. Dia minggu lepas pergi dah seekor je ikan. Bayar bot tu 2,000 lebih. Dia pergi ramai-ramai. Tapi dah kerana hobi, tetap dia pergi. Walaupun boleh seekor. Balik rumah bini kata dok pada sikit pergi. Boleh seekor. Balik banyak pun bini kata kok. Buat balik banyak bazir. Pergi nak bah kedaruh ayahmu. Nak tok mana. Alah kok. Boleh sepayah juga. Dan seumpama itu, kamu tetap percaya bahawa bila pergi ke laut ni puas dah. Dia kata. Biar tak ada ikan pun. Boleh naik bot. Boleh lepo pacing. Itu rasa lega rasa. Mana kata kalau bini kata dah dia nak ngai. Bergelepo pergi. Ada. Bini dia dalam patang. Sahabat kita. Bini dia dalam patang. Dia ni jenis baik gewang sama. Tak. Bini dia kata dah saya dalam patang ni. Dah segigi lah. Siang saya nak. Ada orang yang kecek lagi. Lepas tu anak ni lagi. Taat lah dia seminggu. Taat seminggu. Masuk 2 minggu. Dak kena pergi mari. Dak kena. Lepas tu anak dia nangis. Kita balik pada kuliah daripada Mok Cili. Dia kata mari rumah hujak lah. Dia tak ada sini. Apa kita kata dia tak kenal. Tak sebut nama. Mari rumah. Pergi rumah. Nanti mana? Kita tengok anak nangis gini. Mana muka sedih. Dia kata Allah, kawan 2 minggu dia nak gewang. 2 minggu dia nak gewang. Bini tak bila sen dia kata. Gewang pun dia tusuk dalam store. Bini yang ambil siap-siap dah sebelum pergi beranak di Pitah Mamang tu. Bini dia ambil tusuk siap-siap dah. Siap atau mesej ke dia, abang ingat tu. Lepas ni sehingga saya tak habis patang, abang jangan pergi gewang laut. Pergi sungai. Tak, pergi paya ke apa. Dah pergi. Dia kata macam ayam berok kapung aku duduk. Kena lepas 2 hari. Tak, anak dia dah nangis dah malam. Bini dia kata dah habis nak gigi lah. Oh petang tu atau gambar dia kata. Boleh pergi dah aku kata. Maknanya hobi yang dibuat itu seumpama kalau kita nak tengok kita dengan agama ni dagi dok sampai situ kena ikhtiar sampai duduk situ. Lepas tu kata Tokku Said Tuan Hasan dia sebut seumpamanya pergi dalam keadaan duduk di laut dok confirm pun boleh hasil tapi bila boleh jumpa kawan-kawan dia kata biar boleh tengok laut apa dah. Musim terkujuh bulan 12. Orang gila pergi ke laut, dia tak boleh pergi ke laut. Dia duduk tepi patah je tengok. Dia duduk di patah tengok. Lepas tu balik bini dia kata, gimana bang? Tengok patah. Nak pergi ke laut tak boleh? Seumpama juga kita ambil musim terkujuh. Dia kata, tengok lagi pula musim terkujuh. Musim terkujuh tu, orang dia kat buka pagi-pagi sebelum subuh. Dia boleh bangun. Walau sebelum tu dia tak pergi pun tak cara pun. Mari musim terkujuh. Hujan tengah lebat. Dah molek selega. Pakai kasut masuk dalam paya. Hak dengar ada ular, dengar ada jeking tu dia masuk. Kerana nak akak pukaknya tengok ikan. Walaupun dia boleh 3 ekor je ikan. Tapi esok dia pergi pula.
Kerana dia tahu bahawa itulah kesukaannya. Lepas tu kata Tok Said Tuan Hassan, dia kata, sekiranya mu nak jadi orang yang Allah kasih, jadilah seumpama engkau dengan hobimu sendiri. Jadi dengan hobi. Siapa larat dengan agama ni, tak ada kuliah, tak ada tak apa, mari tengok sudah. Duduk je. Duduk, pasang CD pun tak apa, pasang laptop pun tak apa, dok pasang benda pun ni, duduk rumah Allah baca Quran. Nak duduk sampai situ. Mocik tadi, dia bukan sekadar boleh khatam Quran, lepas tu dengan penglihatan dia cerah mata. Cerah mata, dan dia ni dalam lebih kurang setengah jam kita duduk dengan dia kata mana, Tuhan bagi saya kaki lama dah, dan Tuhan tarik sebab Allah nak suruh saya makin kuat ibadat. Kita ni ibu-ibu, ayah sekalian, muslimin muslimat, masa kita segar ni, kita boleh cakap kita lah soleh, kita lah bagus, kita lah orang yang soleh, orang yang banyak amal. Tapi bila sakit lagi, lidah kita ni akan bercakap dengan siapa diri kita yang sebenar. Akan bercakap dengan diri kita yang sebenar. Siapa diri kita sebenar? Masa tu kita cakap, apalah Tuhan uji aku. Makcik tu dia bercakap tak berhenti. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, sabit saya duduk surah bala, dengar-dengar ustaz-ustaz lain mari ngajar, ada amalan sikit-sikit. Bila doktor kata ke saya kena kat kaki saya dak rasa benda, biarlah, moga hak Tuhan, hak Tuhan ambil. Kalau dia bercakap sebelum kaki kena potong, kita mungkin boleh kata nak sedap tu. Tapi kaki dia tak ada dah. Kaki dia tak ada, duduk atas kursi roda. Tak ada dia nak nangis. Ada orang kita tengok dia nangis. Tolonglah, ya tu buatlah gua-gua ni takutnya nak kena potong kaki. Kita ni dah kena uji situ, bukan minta dah, tapi dah kau kena uji. Ada orang bila Allah Taala dah pera dah hati dia, dia kena musibah tu dia senyum lagi. Dia senyum. Dia kata kurang-kurang ustaz makcik dah dia nak pergi jalan pergi mari ni, duduk atas kursi roda ni, anak akak letak atas meja, tak ada kerja lain. Letak atas katil baca Quran, duduk atas kursi baca Quran, duduk atas kursi roda dia pun baca Quran juga. Tengah makan pun dia kata kadang-kadang makcik boleh baca Quran. Ingat gitu, walaupun umur hampir mencecah 80. Itu kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Sebab tu kita nak cari situ. Dia tak ada gaduh. Kalau orang kot pernah kita tengok kot gaduh. Tak ada kat kanak tak boleh ustaz. Saya kuabuk tak ada balik. Dia sakit, dia marah kanak dia. Tengok ni mari suruh ustaz mari rumah kita ni, dia tak ada dia. Dia kata tak apalah, saya mari, dia kerja. Anak-anak ni kata kalau tahulah masa besar-besar tak boleh harap. Molek masa kecil dah wih belajar biar bodoh gitu je. Ada sebut. Dia marah. Dah dia sakit ni tekanan. Ada orang tak boleh nak terima sakit. Saya ni sakit dia kata 24 jam tak berhenti ni. Orang mari jumpa saya sedap kau sabar. Saya ni 40 kali kena sabar dah ni. Sebut. Dia merungut pagi, petang, siang, malam. Lepas tu pusing flashback ke belakang. Tengok apa jadual kehidupan. Sebab tu kita, masa kita beramal ni, kita nak minta dengan Allah, kalaulah umur aku ni panjang, dalam keadaan muji aku dengan sakit, biar aku jadi orang yang redha. Kalau umur aku ni panjang, sabit dengan panjang umur aku dan muji aku nak kafarah dosa aku, dalam keadaan aku ni terbatas pergerakan atau sakit, biarlah membagi pada aku ujian yang aku boleh terima dan aku redha. Orang yang sakit dia boleh sebut kata alhamdulillah, besar pada kita ni hok berangguk-angguk sebut alhamdulillah. Sebab itulah Imam Sufyan Sauri kata, mensyukuri nikmat itu dengan berjalan engkau melihat kepada orang yang sedang tidak diberi nikmat sihat. Nak tambah nikmat diri, pergi jumpa orang yang sedang sakit. Kaki tergantung, kaki potong, tangan potong, mata tak nampak. Kita ni segar. Sebab itulah kata Imam Sufyan Sauri lagi, menahan lapar daripada makan kerana engkau ingin kepada kesihatan. Bukan bermakna engkau mensyukuri nikmat semata-mata, tapi belajar untuk meredai akan apa yang diberi. Lepas tu kata Imam Sufyan Sauri lagi, kena banyak berpuasa. Belajar puasa. Nak jadi kuat, nak kawal. Kalau dalam amalan kesufian, antaranya dalam amalan tarekat Naqsyabandiyah yang diamalkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi ni juga, dia kata
Orang yang nak jinakkan nafsunya, dia kena membanyakkan puasa. Pak Sumik waliullah, dia puasa Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad, kadang-kadang kalau dia tak terima tetamu, dia berpuasa. Tapi kalau dia terima tetamu orang-orang besar mari, kadang-kadang dia berbuka puasa kerana menghormati orang yang datang. Tapi dia bukan berbuka puasa makan nasi, dia sekadar minum air dan mencicah air dengan roti saja. Kita kalau mari rumah kok buat nasi biryani. Tapi dia tak. Dia kata orang yang tidak mampu menjaga perutnya, menahan lapar, maka dia tidak akan mampu menahan marah ketika sakit. Kena sakit. Kan kita bila nak pergi mana-mana, doktor kata nak scan ni awak kena puasa ni 12 malam. Nak buat kerja 12 tengah hari esok, 12 jam kena berpuasa. Kacik gigi tu. Kawan kita pula mari bawa buah anggur, awak tak ada butir. Buah anggur awak tak ada butir. Lepas tu pula mari pula bawa musaking. Musim durian dia bawa musaking. Kawan tu kena puasa. Dia kata ni kawan beli demo ni 350 sutir. Kacik gigi kita. Darjah lagi bukan takat bawa musaking, bawa belaka tu. Dia mari kat pocik, tak ada kaki pocik. Dia kata pocik nak kaki. Kalau boleh nak bangun lah. Dia pun tepuk. Bukan dia tepuk, dia tunjuk. Dia tunjuk je. Berawak bangun jalan dak sekarang. Pocik percaya lagi saya ni Tuhan pocik. Was-was lagi. Lepas tu nak benda lagi. Dia ingat pula ke bini. Tunjuk kubur bini kat mana. Pergi pula tunjuk. Siapa kat kubur, tunjuk kubur pula. Wow, congok bangun. Iblis. Berupa ada bini. Kaju dia. Bini dia bangun. Bagi siapa pula. Siapa barulah dia tunduk pula pada Dajjal. Sebab tu kata Nabi SAW, bila kamu duduk dengar berita tentang Dajjal, maka ikat anak kaki kanan isteri dan anak-anak perempuan kamu dan laki kamu kemah-kemah. Sebab apa ikat? Kamu tidak mampu untuk melawan fitnah. Hari ni tengok hari ni. Baru-baru ni ke mana orang ada pula buat upacara pula dah. Upacara tolak bala. Molek pula dia duduk atas tika. Duduk atas tika dengan tu. Allahu Rabbi. Orang tengah dah bala turun, dia mari ipok bala pula mari. Kalau dia Arab Saudi tu kena pacung tu. Kat kita ni berani. Bak kita ni berani, undang-undang kita masih lagi dalam keadaan yang longgar berkenaan dengan perkara-perkara muka. Kat gi balik lagi, jabat agama panggil. Panggil, dia pun suruh tebak. Lepas tu dia balik. Berat pada pengajar lagi. Penceramah, kalau salah mengajar, ada orang yang tak suka, teruk tauliah. Orang yang salah, dia pergi mahkamah, ngaku salah, bayar denda, lepas tu jabat agama panggil, suruh tebak, dia tebak, malah ada duduk rumah barang dekat singgang. Ustaz salah mengajar sikit. Salah tu bik sikit, tengok Ustaz Muhaizat. Bukan salah, cuma dia sebut benda yang bukan kebiasaan orang awam tahu. Habis orang panggil siasat. Nu hak sesat tak panggil. Hak tari menari, hak bogel, hak duduk di Langkawi. Hak duduk sini baru ni pula viral pula, ada video pula buat pesta di Langkawi dalam hotel. Hak tu tak mau viral tak? Tak leh dia kata aib orang. Aib ustaz tak apa. Panggil buat video. Ustaz Ibik Liu dipanggil ke Bukit Aman, buat video, media mari. Lepas tu buat spekulasi masing-masing. Salah tak salah tak tahu lagi. Tapi dah kerana kita ni memang tabiat manusia suka saya salah orang. Nabi mari orang jumpa tuduh perempuan zina, Nabi kata mana saksi ni? Dia kata aku tengok ya Rasulullah. Ada saksi tak? Tak ada. Panggil Sayyidina Umar, rotang dia dulu. Rotang dulu. Kita benda tak tahu pada ekor lagi. Viral dulu mustahil. Viral dulu. Lepas tu orang kata ni kalau ada benda-benda berlaku kesama ke menapa ke, viral dulu video tu. InsyaAllah menang. InsyaAllah menang. Berlaku benda-benda. Kereta hilang jangan pergi report lagi, viral dulu. Kampung saya baru ni helak hilang suti. Helak orang mari duduk di homestay. Homestay tu depan rumah kita. Hilang suti. Dia nak pergi buat report, boleh kata tunggu daripada 24 jam. Saya kata tak ya, buat viral dulu. Dah 6 jam, siapa mula?
Nanjang dapat mula. Orang tinggal kat arak paka. Tu. Tu kata. Tapi janganlah wera-wera benda yang tidak munasabah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau dekati daripada orang yang lidahnya itu memburukkan orang lain, dan seseorang yang bicaranya itu terlebih banyak pada dunia berbanding kepada bicara akan akhirat. Kuranglah kamu duduk dengar orang sebut kata banyak ketawa, banyak ketawa, banyak suka, atau bercakapnya akan urusan dunia yang tidak berkesudahan, kerana kematian itu bergantung kepada apa yang telah engkau lakukan di atas dunia. Kita mati dengan kadar apa yang kita tetapkan dengan diri kita, ketentuan yang telah kita buat sendiri. Maksudnya, bagaimana kita merancang kehidupan kita, begitulah seumpamanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak jadi seumpama orang yang dijemput dalam keadaan baca Quran, berbanyaklahkah dia baca Quran. Dan sikit lagi kisah makcik tadi sebelum balik. Sebelum balik dia nasihat. Belum ni dia dengan nasihat kita. Ni dia nasihat pula. Saya minta nasihat dia. Dia kata tolong nasihat saya. Dia kata tak ada benda untuk saya nasihat. Cuma dia kata perbanyakkanlah selawat. Saya nak cerita tak reti ustaz, dia kata. Tapi setiap kali saya dengar orang sebut nama Nabi atau cerita pasal Nabi, saya akan nangis. Saya akan nangis. Kita orang cerita bab Nabi, perang kan main. Cerita Nabi kena situ, kena sini, luka sini. Kita nganga tidur. Dia dengar saja orang selawat Tafrijiyah, dengar saja orang selawat Nuri Mubin, dengar orang selawat Fatih dan sebagainya. Dia kata, saya tak boleh dengar. Saya menangis, sedih. Saya rindu sangat pada Rasulullah SAW. Kita ambil positif benda yang dia sebut tu. Kita yang ajar dia pun tak sapa situ. Kita yang sebut ke dia tu tak sapa. Kita kata kalau boleh ganda 1,000. Minta maaf tak ada, kita langgar tu bukan pun. Kita buat sapa 10,000. Kejut beruk kita. Beruk tak kejut kita. Kata kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Allah bagi ke dia. Sebab tu kita amal yang menjaga kita ketika kita sakit, dan amal jugalah yang memelihara kita ketika mana kita berada di alam barzakh. Moga-moga istiqamahlah tahun baru ni, sampailah ke tahun hadapan, dan sampailah kita dijemput pulang oleh Allah, kita istiqamah dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak guna kita banyak cerita bab Dajjal sekalipun, jemput orang cerita bab tanda-tanda kiamat, tapi kita takut tu je ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Marilah cerita, detail 16 siri buat cerita tentang Dajjal. Tapi mari kerana kuliah tu, lepas ada kuliah tu tak ada. Panggil Ustaz Wadi Anwar, mari daripada Perak ke dekat. Bersemangat duduk penuh dalam masjid. Penuh dalam surah, angguk. Atau ambil gambar, ketak tak Facebook. Sempat bertemu dengan ulama ustaz kita hari ini. Habis malam tu, esok orang lain kuliah, ayah haji kuliah tak ada. Tinggal hak tua-tua, hak nak pergi dah. Hak muda-muda tak ada dah. Dia kata, tak ada benda hak ni, dia kata. Kita nak hak bisa-bisa. Nak panggil hak bisa-bisa saja. Nak hak hebat-hebat saja. Sebab tu, hak pentingnya istiqamah. Bukan masa sekarang kita pilih orang. Yang penting kita pilih majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Siapa yang berbicara, apa manfaat orang boleh ambil. Hak mana kita tak kenal tu, kita bersangka baik. Barangkali mungkin dia telah diampun dosanya oleh Allah. Kalau mungkin dengan dia juga tidak lari daripada kesilapan. Sebab dia manusia biasa. Bukan orang yang duduk atas ni adalah orang yang hebat. Tidak. Melainkan yang datang pun kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya setakat tu dulu untuk kita pada malam ini. Minta maaf saya berhenti awal sikit, sebab tak berhenti lagi. Daripada ni saya bawa balik daripada Kuala Kedah. Minta maaf sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemuliaan pada kita dalam keadaan kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa kami ya Allah.
ampun dosa kedua ibu bapa kami, ampun dosa para sahabat serta para jemaah-jemaah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, istiqamahkanlah hati kami, hati para jemaah kami, hati qaryah-qaryah penduduk-penduduk kami, Ya Allah, untuk datang ke rumah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau jadikanlah musibah yang telah Engkau turunkan kepada sahabat-sahabat kami, Ya Allah, sebagai satu ibrah yang mendatangkan pengajaran bagi kami, bagi jiran-jiran kami, Ya Allah, untuk mereka datang bersama-sama dengan kami, Ya Allah. Hampirkanlah mereka dengan rumah-Mu, Ya Allah. Ada di antara mereka, Ya Allah, rumahnya berdekatan dengan surau kami, berdekatan dengan masjid kami, Ya Allah, tapi kadang-kadang mereka sukar untuk datang, Ya Allah, maka hampirkanlah mereka bersama dengan kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami bercakap tidak lain tidak bukan, Ya Allah, supaya kami tidak ditanya oleh-Mu, Ya Allah, ketika mana kami berdiri di atas padang mahsyar, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau jadikanlah asbab daripada kebaikan yang kami lakukan ini, Ya Allah, untuk Kau perelokkan akhlak isteri kami, akhlak suami kami, akhlak anak-anak kami dan keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami yang banyak, Ya Allah. Terimalah amalan kami yang sedikit ini, Ya Allah. Limpahkan kepada kami taufik dan hidayah serta inayah-Mu, Ya Allah, untuk melakukan amal saleh, Ya Allah, sehinggalah tidak kami berhenti melainkan kami telah dijemput pulang oleh-Mu, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.